Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, okey, sihat? 2 hari, 3 hari dah cuti. So, hari ni kita nak belajar sains. So, siapa yang ada buku teks tu tolong keluarkan. Siapa yang tak ada buku teks tu, tak apa, cikgu akan tunjukkan buku teks cikgu dekat sini. Boleh tengok juga, tak ada masalah. So, cikgu nak mute dulu semua. Okey. So, cikgu nak share dulu. Alright. Okey. So, tajuk kita hari ni. Okey, sila buka buku teks muka surat 40. Okey. Muka surat 40 Okey, tajuk dia kelas makanan. Apa dia kelas makanan? Bukannya kelas 3 kenanga 3 kasuri ya. Okey. So, kelas makanan. Apa dia kelas makanan? Okey, makanan-makanan diterbahagi kepada beberapa kelas. Okey, contohnya karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas, air. Okey. Karbohidrat ialah biasanya untuk tenaga lah. Okey, nasi, roti, kentang, gandum, cekodok, tu karbohidrat. Protein ni dia datangnya daripada biasanya protein haiwan lah. Contohnya ikan, daging, sotong, ketam, ayam, okey, lembu. Okey, lemak. Lemak ini ialah biasanya datang daripada benda yang dah diproses. Ataupun ada juga yang tak diproses, contohnya lemak-lemak daging. Okey. Ni kalau ikut contoh ni minyak masak, keju. Okey. Dia ni makanan yang ada lemak. Mentega. Apa ni? Yang mau masuk kelanta. Tu pun apa ni? Dikira sebagai lemak. Okey, seterusnya mineral. Mineral ni ialah barang-barang galian dalam badan kita. Contohnya datang daripada ikan bilis, zinc, ikan bilis, bayam, okey, garam, gula. Okey. Okey, ini adalah mineral badan kita. Contohnya garam, gula. Okey, ini adalah mineral. Okey, seterusnya vitamin. Vitamin ni datangnya daripada buah-buahan. Okey, vitamin C contohnya daripada buah limau, limasam. Okey, buah anggur hijau. Okey, itu pun vitamin C. Pisang, ada apa ni? Buah kiwi. Okey. Pelawas, makanan-makanan untuk melawas. Okey. Contohnya sayur-sayuran. Okey, buah, ada juga buah yang boleh jadikan pelawas. Contohnya macam pisang, itu pun untuk pelawas juga. Dan akhir sekali ialah air. Okey, air yang paling baik ialah air masak. Okey, dan air-air lain air jus, tu yang air lah. Air yang tak bagus ialah air gas. Jangan biasakan minum. Okey. So, ini ialah kelas-kelas makanan yang kita sehari-hari kita makan. Setiap hari kita makan. So, makanan-makanan ini hari-hari kita makan. Tapi ada yang kita makan sikit, ada yang kita makan banyak. Okey. Ada makanan yang tak elok kita makan, ada makanan yang elok yang kita makan. Okey. Okey, kita tengok gambar ni, pentingnya makanan saya. Rani saya bawa bubur nasi untuk makanlah. Saya tak nak makan, saya tak berselera, badan saya lemah dan tidak bernaga. Janganlah begitu, nanti kamu perlu makan untuk sihat semula. Bagaimana saya boleh sihat semula? Cuba Rani tengok bubur ni. Bubur ni ada apa? Bubur nasi ni bukan sekadar bubur dengan nasi saja. Ada ayam, ada udang, ada ikan bilis, ada sayur, ada air, ada sedikit minyak. So, ini ialah yang ada pada kelas makanan ni tadi.
ada nasi, ada ayam tu protein, lemak iaitu daripada minyak, mineral daripada ikan bilis. Okey, apa lagi tadi? Air. Okey, so ini so bubur ni boleh dikirakan sebagai lengkap untuk orang sakit sebab dia dah cukup-cukup mineral dia. Okey, so kita tengok sini kepentingan makanan. Okey, kepentingan makanan. Okey, so tadi kita mula dengan protein. Protein. Okey, so protein ialah daripada sumber haiwan, iaitu contohnya daripada ayam, daging, ikan, udang dan susu. Okey, kegunaan protein ini adalah untuk bantu kita membesar. Okey, so kalau kamu nak tinggi, okey, so makanlah benda-benda macam ni banyak untuk pembesaran kamu lebih cepat. Okey, so ini ialah makanan. Sebenarnya hari-hari kita makan ni. Telur pun termasuk dengan protein. Telur. So ini adalah makanan untuk pembesaran kita. Tapi tak boleh terlalu banyak. Okey. Karbohidrat, iaitu nak memberikan tenaga. Okey, karbohidrat ni nak berikan kita tenaga. So kita boleh pilih sama ada kamu nak makan nasi, biji rain, atau biji rain tu macam mana? Coco Crunch, tu pun dikira sebagai karbohidrat. Cornflake, roti. Kalau mak kamu masak cekodok pun, itu pun dikira sebagai karbohidrat sebab cekodok tu dibuat daripada tepung. Tepung tu ialah kita kira sebagai karbohidrat. Okey, kentang pun dikira sebagai karbohidrat juga. So kentang ini memberikan tenaga. Kalau kamu katakan kamu tak nak makan nasi, nak makan kentang saja, boleh, tak ada masalah sebenarnya. Sebab kentang ini memberikan kita tenaga. Kalau kamu nak gantikan dengan oat pun boleh memberikan kamu tenaga. Okey, kalau orang kaya nak pakai beras quinoa. Quinoa. Okey, quinoa tu pun dikira sebagai karbohidrat. Okey, nanti Google lah apa dia quinoa. Okey, so nasi, beras, itu dikira sebagai karbohidrat. So makanan-makanan ini memberikan kita tenaga. Memberikan kita tenaga untuk bekerja seharian. So sebab tu kalau kamu tengok orang bekerja dia makan nasi lebih banyak daripada lauk. Sebab nasi ini memberikan dia lebih tenaga daripada benda lain. Okey. Alah, besar tak mute ni. Okey, so orang biasanya kalau bekerja kuat, kerja macam tempat pembinaan ke apa, dia banyak makanan benda-benda macam ni. Makan kentang, makan roti, makan nasi. Sebab benda-benda ini lebih memberikan dia tenaga untuk bekerja sepanjang hari. Nanti kita nak berpuasa. So sahur, makan ini kena banyak lah daripada benda lain. Sebab makanan ini lebih memberi tenaga kepada kita daripada benda lain. Sebab tu kalau sahur kita kena makan nasi. Okey. Kalau tak nak nasi, boleh makan oat, boleh makan nestom. Okey, so benda-benda itu boleh memberikan kita tenaga lah. Okey, so ini adalah makanan-makanan yang memberikan kita tenaga. Okey, dengar suara cikgu kan? Dengar. Okey, so seterusnya makanan bervitamin. Untuk vitamin. Okey, makanan vitamin ini adalah untuk menjaga kesihatan kita. Vitamin dengan mineral, dua-dua untuk menjaga kesihatan kita. Okey, untuk menyihatkan tubuh badan kita. So, makanan ini pun amat-amat penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, di antara vitamin dengan mineral, vitamin kita kena makan banyak. Tapi mineral kita kena kurangkan sedikit. Contohnya janganlah terlampau banyak makan kentang, letak minyak banyak-banyak. So kita kena kurangkan. Tapi kalau buah-buahan tak apa. Buah-buahan kita kena makan banyak sebab ia lebih baik daripada mineral. So vitamin ni penting untuk badan kita untuk jaga kesihatan. So kalau badan kita tak cukup vitamin, kita boleh mudah jatuh sakit. Okey. So mineral, contoh benda-benda yang vitamin ialah buah-buahan.
Okey, kebanyakan buah-buahan ialah vitamin yang baik untuk badan kita. Okey. So kita tengok kat sini ada carrot, ada pisang, ada nanas, ada buah oren, buah tomato. Semua ini bagus untuk kesihatan kita. So kalau nak makan banyak, bagus. Kalau kamu suka makan, makanlah banyak-banyak. Okey, bagus untuk kesihatan kita, bagus untuk vitamin dalam badan kita. Okey, mineral. Mineral ni walaupun kita tak boleh makan banyak, tapi kita tak boleh tak makan langsung. Okey, kita kena ada juga mineral dalam badan kita. Contohnya garam. Okey, garam kalau terlampau banyak boleh buat jadi darah tinggi. Kalau gula kalau terlampau banyak boleh kena kencing manis. Tetapi kita langsung tak ambil garam, tak ambil gula tak boleh. Sebab garam diperlukan dalam badan kita untuk contohnya kalau kita nak dia nak bagi mineral dalam badan kita. Maksudnya kalau tak ada tak boleh. Tapi kena ada walaupun sedikit. Kena makan juga sedikit. Tapi tak boleh banyak. Sama juga seperti gula. Gula kalau kita tak makan gula, kita boleh kena hypoglycemia. Ataupun kekurangan gula, badan kita tu boleh jadi kolap, boleh pengsan. Sebab kekurangan gula yang terlampau gula yang terlampau sedikit pun kita boleh jadi sakit. Tapi kalau banyak sangat, boleh kena penyakit. So kena separuh-separuh. Ada gula yang lebih baik kita gunakan, contohnya gula merah, gula yang dibuat daripada tebu. Okey, daripada gula putih biasa tu, lebih baik tukarkan kepada gula merah ataupun gula gula yang daripada yang tradisional lah. Okey. Garam pun sama juga. Garam pun tak boleh banyak sangat, boleh kena darah tinggi. Kalau kurang sangat, boleh kena darah rendah. Okey. Kalau tak makan garam langsung, kalau untuk sport ahli sukan, okey, kalau tak nak mengelakkan kejang, orang makan air garam untuk mengelakkan kejang. Okey? Minum. So makanan-makanan ini adalah untuk kesihatan, tetapi kena kurangkan berpada-pada. Okey. Lemak. Okey. Makanan yang berlemak, okey, badan kita ada lemak. Ada lemak baik, ada lemak yang jahat. Okey, kalau kita sama juga, kalau kita makan lemak yang jahat, dia boleh merosakkan badan kita, boleh kena sakit jantung. Tapi kalau kita ada lemak yang baik, contohnya lemak dalam telur. Lemak dalam telur ialah lemak yang baik. Tapi tak boleh makan terlampau banyak juga. Kena makan berpada-pada. Okey, tapi dalam badan kita perlukan lemak untuk memanaskan badan. Okey? Sebab tu kalau kamu tengok orang yang berbadan besar, dia cepat panas badan dia daripada orang yang badan kurus. Contoh kalau orang tu kurus, kalau sejuk sikit dah menggigil. Tapi orang yang berbadan besar yang mempunyai lemak yang banyak, badan dia tak adalah cepat sejuk. Okey? Sebab itu kalau tengok beruang, badan dia gemuk sebab dia makan makanan berlemak, sebab dia nak memanaskan badan dia. Okey? Tapi terlampau banyak lemak boleh merosakkan badan dan menyebabkan kita sakit. So kita nak kena makan juga, tapi tak boleh terlampau banyak. Okey, so lemak-lemak ini datangnya daripada lemak yang diproses ataupun lemak secara semula jadi. Contohnya haiwan ataupun contoh lemak haiwan, kita makan kalau daging tu dia ada warna putih-putih sikit tu kan. Itu lemak haiwan. Okey, itu daripada semula jadi. Kalau yang ini ialah lemak yang diproses. Okey, boleh makan tapi tak boleh terlampau banyak. Tapi lemak yang paling baik ialah datang dari telur sebenarnya. Telur dia sebab dalam badan manusia ni ada dua jenis lemak. Satu lemak yang baik, satu lagi lemak yang jahat. Lemak yang jahat boleh menyebabkan arteri kita ataupun salur darah kita tersumbat. Menyebabkan sebab tu ada orang kena sakit jantung. Sebab darah dalam badan dia tak boleh nak mengalir dengan baik. Okey. So, ada lemak yang baik. Contohnya kita kita amalkan minum olive oil. Olive oil, sesudu olive oil, kita makan telur tanpa masak, itu bagus untuk jantung pula, walaupun dia dari lemak. Okey, tetapi olive oil kalau kita guna untuk masakan, dia tak berapa sesuai.
So itu antara apa yang sesuai tak sesuai lah. Okey, seterusnya air. Badan kita memerlukan air yang banyak. Okey, kalau kita timbang badan kita, okey, kalau kita tengok dalam Google atau YouTube, lebih kurang 80% ke 70% badan kita ada air. So badan kita penuh dengan air. So badan kita amat memerlukan air. Tetapi jangan pula sekali minum gedeguk banyak-banyak. Macam mana badan kita nak tahu? Macam mana badan kita nak bagi tahu kita kekurangan air? Bila kita rasa dahaga, itu bermaksud badan kita bagi tahu otak kita bagi tahu kat badan kita sedang kekurangan air. Sebab tu kita rasa dahaga, rasa kering, dia tekak. Itu maksudnya badan kita nak beritahu, badan kamu sekarang kurang air. Silalah minum air. Air yang paling baik ialah air masak. Air yang berjus, apa semua ni, air yang bergula, boleh kita minum. Tetapi tolong kurangkan. Air yang terlampau manis pun tak elok untuk badan. So kita berbalik macam gula tadi. Gula kalau terlampau banyak tidak baik untuk badan. So kalau nak perbanyakkan minum air masak banyak-banyak. Minum air sejuk pun sebenarnya tak elok. Sorry, bukan sejuk. Air dalam peti air tu air batu. Air batu tu tak elok. Tapi kalau kamu nak minum air dalam peti ais yang tak ada air batu, yang kamu sejukkan dalam peti ais, itu lebih baik daripada kamu minum air yang ada ais. Air yang sejuk dalam peti ais tu yang tak ada ais, yang kamu letak dalam peti, lebih baik daripada minum air yang kamu letak ais dalam dia. Tapi paling baik ialah minum air suam. So kalau kita nak minum boleh, tak ada masalah, cikgu tak marah, tapi kena kontrol. Kalau minum air manis, perbanyakkan minum air masak. Kurangkan minuman berkarbohidrat ataupun tolak terus, buang terus, jangan minum langsung. Air karbohidrat, air gas adalah penyumbang budak-budak yang kena kencing manis. Air karbohidrat tu, air gas tu, Coke ke, Pepsi ke, Coca-Cola ke, kalau boleh terus buang daripada kamu punya amalan harian. Kalau kamu nak minum air jus, boleh letak je sedikit gula. Kena nak buat air air Milo ke, air teh ke, kurangkan sedikit gula dia ataupun susu dia tu, kurangkan sedikit, jangan terlampau manis. Dan perbanyakkan minum air masak. Itu yang penting. Kalau kita nak jaga buah pinggang kita nak jaga badan kita, perbanyakkan minum air masak. Daripada minum air yang manis. Sekarang ni pun dah banyak gula-gula yang kita katakan baik untuk badan kita. Macam gula stevia, brown sugar. Gula-gula ini mana-mana yang dibuat daripada bahan semula jadi baik. Tetapi tak boleh ambil terlampau banyak. So seterusnya ialah pelawas. Pelawas ni datang daripada tumbuh-tumbuhan atau lebih kurang sama dengan buah-buahan juga. Tapi termasuklah sayur-sayur hijau, kangkung, bayam. Ini makanan-makanan ini bagus untuk mencegah sembelit. Tahu tak sembelit tu apa? Sembelit tu nak orang kata tarik keras. Nak berak susah. So kalau kita makan buah-buahan banyak, makan pisang, so ia akan mencegah sembelit. So kamu nak buang air besar tu senang sedikit. So makanan-makanan ini bagus untuk badan kamu. Satu, makanan ini boleh bagi kamu vitamin. Satu lagi, badan kamu boleh jadikan sebagai pelawas. So makanan-makanan ini penting untuk badan kita. Next. Tadi kita dah terangkan pasal bubur tu kan. So tajuk kita yang keseterusnya ialah piramid makanan Malaysia. Piramid makanan Malaysia bermaksud makanan yang kita perlu makan, yang bagus untuk kesihatan kita, ikut peringkat dia. Peringkat yang pertama ialah nasi, mi, bijirin, produk bijirin, ubi-ubian. Produk bijirin ni macam cikgu cakap tadi, contohnya
macam cornflake, Coco Crunch. Coco Crunch ni tak apa elok sebenarnya. Coco Crunch tu sebab banyak gula. Okey, cornflake pun kalau kamu letak susu manis pun sebenarnya tak elok juga. Orang makan cornflake, kalau Mak Saleh dia makan cornflake dengan susu segar. Okey. Nasi mi bijirin ni itu normal yang kita makan lah. Bijirin ni macam gandum. Okey. So ini makanan ni kita makan secukupnya. Okey. Maksudnya jangan terlampau banyak, tapi tak boleh terlampau kurang. Tengok atas, kalau sebab tu kalau tengok atas kerja seseorang, kalau kita duduk sekarang ni duduk rumah, duduk tengok depan TV je, kalau nak jaga berat badan, kurangkan makan nasi. Okey, kurangkan makan nasi, tapi tak boleh tinggal langsung. Kena makan juga walaupun sedikit. Okey. Kamu boleh tukar sama ada kamu nak makan kentang ke, nak makan jagung pun dikira sebagai bijirin. Okey. Yang kedua, aras kedua ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ini kamu boleh makan banyak. Kamu nak makan banyak-banyak pun tak apa. Okey. Terutamanya kalau makan nasi, sayur lebih banyak dari nasi, lagi bagus. Okey. Makan buah-buahan banyak, bagus. Okey. Tapi buah-buahan juga jangan ambil yang terlampau manis. Contohnya temikai makan banyak pun tak elok juga, sebab dalam temikai ada gula. Okey, buah anggur pun tak boleh makan terlampau banyak sangat sebab buah anggur terlampau manis. Okey, ada buah-buah macam contohnya macam timun, buah-buah yang kurang manis ni kalau kita nak makan banyak tak ada. Macam tomato, itu boleh makan banyak. Okey, sayur-sayur hijau tu, itu bagi bagus kalau kita makan banyak. Sayur hijau dia banyak serat dan bagus untuk badan kita. Okey. Aras yang ketiga ialah makanan yang sederhana. Makanan ini kita pun kena kurangkan, jangan terlampau banyak. Okey. Contohnya macam ikan, ayam, udang, susu. Ini makanan yang sederhana yang kita kena ambil. Okey. Dan makanan yang paling sedikit yang kita kena ambil ialah lemak, minyak, garam dan gula. Ini ialah makanan yang paling minima kita kena ambil. Okey, paling sedikit kita. Kalau kita nak sihat, ini ialah piramid makanan yang sesuai untuk badan kamu. Okey, contohnya kalau kita nak kurangkan berat badan. Nak kurangkan berat badan, makanan yang bijirin ni kita kena kurangkan. Yang banyak kena makan sayur-sayuran. Baru kita boleh kurangkan berat badan. Okey. Jom kita tengok piramid makanan dalam internet. Okey, yang ni lebih detail lagi. Alamak. Okey, ini piramid makanan Malaysia. Okey, cikgu nak lepas ni tolong lukis piramid makanan ini dalam buku tulis kamu. Buku tulis sains. Okey, lukiskan piramid makanan ni. Makanan dekat bawah ni kamu tak perlu nak tulis terlampau banyak lah. Lukis terlampau banyak. So cikgu nak macam ni. Macam cantik ni. Okey. Okey. Lukis macam ni pun baik. Okey, so kamu boleh tiru yang ni. Tapi nak lukis banyak sangat macam ni tak payahlah. Lukis sikit-sikit macam nasi, macam roti. Tapi yang tepi ni kamu tulis lah, bijirin, hasil bijirin. Yang ni kita tulis. Yang ni pun sama. Lukis tu tak perlu banyak sangat lah. Jenis-jenis buah ni tak perlu banyak. Yang penting apa yang kat bawah ni, bijirin, hasil bijirin, ubi-ubian. Ada satu makanan paling banyak. Okey, yang ni lebih banyak. Yang ni cikgu nak kamu lukis. So nanti kamu boleh cari kat internet gambar ni. Okey, ataupun kalau kamu nak gunakan buku teks pun boleh guna yang macam ni. Tapi kena buat bentuk piramid lah. Ni dia tak nampak sangat macam piramid. So kamu kena buat piramid makanan. Lepas tu makanan satu apa dia, makanan dua apa dia, makanan tiga apa dia, makanan empat apa dia. Gambar
Lukis tak perlu banyak, 1 atau 2 pun dah cukup. Okey, tapi yang penting ni apa dalam piramid tu? Arah 1 apa, arah 1 apa, arah 2 apa, arah 3 apa, arah 4 apa. Okey? Kalau kamu nak tiru yang ni pun boleh, tapi lebih baik tiru yang macam buku teks. Arah 1 apa dia, makan secukupnya. Arah 2 makan banyak. Yang ni, yang penyataan kat tepi ni ikut buku teks. Tapi gambar kamu nak tiru, boleh tiru dalam gambar dalam Google pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak perlu banyak, 1 atau 2 atau 3 pun dah cukup. Okey, so ada yang tak faham? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey. So, kerja rumah hari ni ialah kamu kena lukiskan piramid makanan. Okey, piramid makanan Malaysia. Sebab dekat luar negara ada yang jenis lain tau. So, ini yang Malaysia punya lah. So, boleh tiru dalam buku teks. Okey. Boleh tiru dalam buku teks pun boleh. Ataupun nak ambil kat gambar kat Google pun boleh. Terpulang pada kamulah. Okey. Lepas itu, cikgu ada bagi kerja dekat Google Classroom. So, dah siap yang ni, boleh sambung kerja yang dekat Google Classroom. Tapi Google Classroom cikgu buat sampai 28 hari bulan. So, sepanjang masa ni kalau kamu nak buat, boleh buat dekat Google Classroom lah. Ataupun, habis siap, yang penting siapkan yang ni dulu. Lepas tu buat kerja dekat Google Classroom. Okey. So, ada soalan apa-apa nak tanya cikgu sebelum kita berhenti? Tak ada? Okey. Alright. Okay. So, nanti boleh buat di rumah. So, kita jumpa okay. Esok tak ada kelas Cikgu kelas 2 hari sekali. Cikgu akan buat 2 hari sekali kelas. Hari Isnin, hari Selasa off. Hari Rabu pula. Hari Rabu kita buat matematik. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Okay, bye semua.